Burung-burung merpati pos ni dulu orang gunakan bila dia keluar bermusafir ke atau dia keluar perang ke, dia akan lepaskan seekor burung dengan letak mesej kat kaki dia. Sekarang ni dah tak ada dah, orang ambil alih burung ni jadi satu sukan lah, perlombaan. Cabaran dia untuk mendapatkan harga yang sebenar daripada peniaga lah. Semasa kita datang, dia letak harga lain. Bila kita dah tiada, dia akan tukar harga lain pula. Masa kita menjadi seorang peniaga, kita jangan lupa bahawa dalam masa sama juga kita adalah merupakan seorang pengguna. Sepang Wan Lo Phrase, Selangor. Ketika kebanyakan pemuda seusianya memulakan hari dengan terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas ke tempat kerja, rutin harian Muhammad Izhar Hamzah diawali dengan kicauan burung. 2021, tahun keempat Izhar bergelar penjinak atau jurulatih merpati, spesies yang dikenali sebagai homing pigeon atau merpati pos. Saya sebenarnya asalnya main kuda. Lepas tu saya balik kampung di Kelantan, Kota Baru. Di situlah startnya racing homer ni lah. Minat saya pada racing homer. Saya pergi satu tempat, kawan saya tu, dia bela racing homer. Lepas tu saya tengok dia main racing homer lah. Ambil burung ni, pergi lepas mana-mana, dia akan balik tempat asal dia. Dia main apa ni? Racing homer cakap. Racing homer. Lepas tu, dari situlah saya bermulanya berminat lah racing homer ni. Lepas tu, bila dah berminat, saya ambil satu pair, satu pasangan burung ni, saya bawa datang sini. Bawa datang di jendera ni. So, saya pun start bela sini lah. Start bela dan start main racing homer ni lah. Sejak sebulan yang lalu, lebih 400 ekor racing homer ditempatkan di sangkar ini. Ia sebahagian proses untuk melatih kumpulan merpati ini mengenali lokasi yang ditakrifkan sebagai rumah asalnya. Merpati yang dilatih lazimnya dibawa ke sangkar ini seawal usia 3 bulan. First kali anak dia tu kita kena bela satu tempat, contohnya macam ni. Bela satu tempat bagi dia kenal dulu dia punya rumah. Lepas tu letak dalam tu dalam sebulan ataupun 2 bulan bagi dia kenal pasti tempat dia tu rumah dia lah. Masuk bulan ketiga tu kita dah start lepas dia lah. Lepas dia kat kawasan sini lah bagi dia kenal ni rumah dia, ni kawasan rumah dia lah. Lepas tu dia cukup umur dalam 5 bulan lah. Umur 5 bulan baru kita start training jarak dia lah. First training dia 3 km. Lepas tu hari kedua tu 5 km. Makin lama makin naik lah. Sementara itu, racing homer terlatih perlu diletakkan tag pengenalan diri bagi memudahkan penyertaan dalam perlumbaan mendatang. Okey, kita register burung yang pertama hari ni. Burung tu bernama Sepang 1360. Jantina dia hen, betina. Color dia red. Dan kita registerkan ring, Zah. Make sure yang hitam ni kat bawah dah. Sepang 1324. Okey dah. Jadi burung ni dah diregister dalam sistem Benzing. Kalau kita tengok ni. So jadi kita dah boleh start race dah. Dataran Putra Putrajaya, 15 km dari Sepang Wan Lo Phrase. Sejarah menjinakkan merpati dikatakan bermula dengan Nabi Nuh, kemudian digunakan oleh tentera Rom dan dalam kempen perangnya pula, Genghis Khan menghantar mesej menerusi merpati ke serata Asia dan Eropah Timur.
Akan tetapi hari ini, tugas 15 ekor merpati yang dijinakkan ini hanyalah untuk mencari jalan pulang ke rumah mereka di Sepang Wan Lofres. Kita dalam burung merpati ni ada dua jenis kategori. Satu merpati hias yang orang lawan macam pertandingan Ratu Cantik lah, dengan gayanya, dengan bentuk tubuhnya kan. Dan satu lagi lumba. Lumba ni dulu, merpati lumba ni asalnya merpati pos. Dan orang guna masa perang untuk hantar mesej balik. Bila dah tak guna lagi merpati pos dengan perang ni, jadi orang alihkan dia jadi sukan. Jadi dia kalau kita tengok, dia adalah satu spesies daripada banyak-banyak spesies merpati yang boleh pulang ke rumah. Jadi dulu orang panggil merpati pos lah. Sekarang ni kita dah panggil racing homer. Burung-burung merpati pos ni dulu kita gunakan untuk menghantar mesej pulang. Maknanya dia boleh satu direction je lah. Maknanya kalau kita bela burung tu kat dengkel, jadi kita training dia kat dengkel daripada kecil. Jadi kita bawa dia ke mana-mana untuk dilepaskan, dia akan pulang balik ke rumah. Jadi dulu orang akan post mesej balik ke rumah lah. Dan ada juga di luar negara, dia orang guna untuk post ubat-ubatan atau sampel darah daripada tempat pengambil darah balik ke hospital lagi cepat daripada kita guna trafik untuk bawa kereta lah. Jadi dulu orang gunakan bila dia keluar bermusafir ke atau dia keluar perang ke, untuk hantar balik mesej ke base, dia akan lepaskan seekor burung dengan letak mesej kat kaki dia. Itu dululah orang guna. Jadi sekarang ni dah tak ada dah, orang guna WhatsApp, guna handphone semua. Jadi orang ambil alih burung ni jadi satu sukan lah, perlombaan siapa balik awal. Selepas hampir 20 minit, racing homer yang dilepaskan tadi tiba ke rumahnya. Merpati spesies ini dipercayai dapat pulang atas beberapa faktor berbeza. Antaranya visual laluan yang diingati, medan magnetik bumi dan daya pendengaran. Selain itu, daya graviti, deria bau serta usia burung juga dikatakan berperanan dalam memberikan ia kebolehan unik ini. Itu kelebihan burung ni lah. Memang burung ni memang asal-usul dia memang dia pergi satu tempat dia. Dia ingat satu tempat di rumah dia sini je. Walaupun kita pergi lepas dia mana-mana tempat, dia akan balik sini je. Satu tempat je dia boleh balik. Selepas beberapa ketika, merpati yang dilepaskan tadi mula kembali dan mendarat di tempat asal mereka. Ni burung yang membawa surat yang lepas tadi dekat Dataran Putrajaya, dah sampai dekat Jeneral Hilir Dengke. Ni tekor. Ni tekor yang bawa surat masih ada dekat kaki. Hashtag majalah 3. Merpati yang terlatih ini akan menjalani praktis seterusnya untuk perlumbaan mendatang. Perjalanan kali ini mungkin singkat, tapi tidak untuk hari-hari berikutnya. Racing homer, spesies yang dilatih khas bagi sukan perlumbaan merpati. Satu keunikannya ialah keupayaan homing atau naluri pulang ke lokasi asal. Kebolehan ini jugalah yang menjadikan baka asal racing homer, merpati pos digunakan dengan meluas ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua dahulu. Berbeza dengan tentera yang mudah dikenali, merpati tidak menimbulkan syak yang membuatkan ia sesuai dijadikan perantara pesanan. Ia banyak digunakan oleh kapal perang yang menghantar mesej melalui burung ini bila mereka tempang diserang musuh. Malah ada di antara burung ini diangkat sebagai wira sehingga dikurniakan pingat Deakin, pingat khas untuk menghargai jasa haiwan di dalam Perang Dunia Kedua. Umpama mempunyai sistem kedudukan sejagat atau GPS semula jadi, kepandaian ini diwarisi racing homer daripada generasi sebelumnya. Kalau kita tengok daripada segi fizikalnya tak banyak beza, tapi kalau kita amati betul-betul dia berbeza dengan bentuk tubuh dia lagi tegap, hidung dia lagi besar dan dia lagi cantik lah daripada merpati-merpati yang kita jumpa dekat bandar-bandar orang tabur-tabur beras makan tu kan.
Jadi merpati ni dia ada satu karakteristik homing dia. Kita tak tahu macam mana cara dia boleh cam rumah dia walaupun kita lepas dia beratus-ratus kilometer. Itulah beza dia. Tapi kalau kita tengok tepi jalan kan, macam merpati ni. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita ambil side by side, bentuk badan dengan rupa dia tak sama. Tapi kalau kita tengok secara kasar daripada jauh, mungkin lebih kurang sama lah. Ada orang kata, merpati kampung kan. Tapi sebenarnya racing Homer ni kalau kita tengok muka dia dengan bentuk badan dia lagi cantik daripada merpati yang kita jumpa tepi jalan ni lah. Di halaman belakang rumah Esri di Bangi dibina sebuah sangkar untuk burung belaannya, termasuk spesies racing Homer. Kelana Esri ke negara jiran menemukan anak jati banting ini dengan hobi yang kini menjadi kegilaannya. Dulu saya kerja kat Thailand daripada tahun 2007 sampai 2017. Dekat Thailand, on the way nak pergi kerja dan pergi balik tu, dia ada satu loh besar, Pattaya OLR. Jadi saya tengok apa yang diorang main ni. Jadi saya singgah. Dia main racing pigeon lah. Jadi bila daripada situ saya start mengenali dan bila balik Malaysia, saya start bela lah. Saya balik bela dalam 2019-2020 tu saya start, 2019 tengah-tengah 2019 tu start bela lah. Jadi cuba cari orang Malaysia siapa yang dah main, lepas tu beli baka daripada diorang dan saya start join lah mana-mana lokal Malaysia yang ada menganjurkan pertandingan, saya join lah. Bagi isteri Esri, Nurina Jaafar, hobi suaminya ini bukan suatu yang mudah untuk disukai. Namun demi kasih, kemahuan suami diturutkan. Mula-mula dulu saya kurang gemar jugalah. Saya bukan pencinta haiwan. Tapi sebab suami ni dia memang ada darah genetik. Arwah ayah tu memang, arwah bapa mertua memang suka haiwan. Jadi mungkin turun ke dia dan anak-anak dia pun ada yang suka haiwan lah. Jadi okey jugalah bagi saya, ya. Sebab sekarang dia dah duduk rumah lah sebab kandang burung merpati ada belakang rumah. Jadi tak adalah keluar main golf, ya. Tiap-tiap minggu macam dulu. Sekarang lebih banyak masa lah dengan keluarga. Minat Esri terhadap haiwan terutama merpati turut mempengaruhi anak keempatnya, Nurin Nuha. Dia memang pecinta haiwan. Ya, haiwan-haiwan ni, burung-burung ni memang jinaklah dengan dia, ya. Duduk atas bahu dia, ya, dan dia memang sangat sayang haiwan. Kalau dia balik, kalau dia balik daripada asrama, dialah yang selalu tolong ayah dia kat belakang. Sepang One Loaf Race ditubuhkan secara rasmi sejak setahun lalu. Semua data kalau ada mission downtime semua dia akan bagi alert kat telefon. Ia diterajui usahawan Muhammad Firdaus Abdul Rahman. Sekarang ni kilang aku jaga, kilang buat automation. Oscar. Bermula dengan kegemaran waktu lapangnya sebagai atlet equestrian amatur, kini aktiviti perlumbaan burung merpati menjadi aktiviti penting baginya. Saya minat dengan sukan endurance. Endurance ni jarak jauh lah. Saya bercubur dalam bidang kuda lebih kurang 7 tahun. Saya main jarak jauh, 120 km. Jadi burung ni juga adalah sukan yang jarak jauh. Endurance juga. Dia terbang 400 km, 500 sehingga kan 1200 km pun ada. Jadi benda tu dah macam sinonim lah dengan saya. Minatnya terhadap perlumbaan merpati spesies racing Homer menjadi pemangkin kepada pelaburan Firdaus dalam mewujud dan mengembangkan Sepang One Loaf Race. Binatang ni saya punya passion sebenarnya. Macam-macam saya bela. Daripada saya sekolah dulu sampailah sekarang ni macam-macam binatang lah. Tapi yang specialnya burung merpati ni dia boleh balik ke tempat dia asal dia. Di mana yang kita pun tak tahu macam mana dia boleh kenal tempat ni. So tu special. Jadi daripada situ saya membesarkan. Sebab saya ni jenis bila main, saya main betul-betul. Saya memang akan main sehabis-habisnya lah. Saya orang yang pertama bawa burung daripada Belgium masuk ke Malaysia. Jadi saya permulaan tu saya invest duit
lebih daripada RM20,000 untuk beli baka-baka yang bagus lah. Ni anak dia. Baka racing Homer yang dibeli Firdaus akan dibiakkan untuk melahirkan merpati yang diharap mampu meneruskan legasi berlumba. Yang hari tu dapat nombor 70 lebih. Dewasa ini, baka racing Homer terbaik datang dari negara Eropah seperti Belgium dan Britain. Dah masuk ring. Kalau banyak international player pun first kali baka. Kedua, cara penjagaan pemakanan dia lah. Kalau kita ambil baka tu yang daripada keturunan yang dia selalu menang, selalu champion, insya-Allah akan ada anak cucu cicit dia akan menang. Sebab tu kalau kita tengok dalam mana-mana race, burung-burung yang dapat tempat 1 ke 100 ni memang orang akan bid beli walaupun berapa mahal sekalipun untuk dapatkan baka tu. Kalau tanya mana-mana pun, kalau tanya pendapat saya lebih tengok pada baka lah. Kalau nak menang tu kita kena ada baka yang betul lah. Daripada baka yang betul, kita beli dari tempat yang betul lah. Bagaimanapun, baka berkualiti belum tentu menjamin burung berpotensi untuk berlumba dengan baik. Pemakanan yang seimbang dan selari dengan keperluan seekor racing Homer juga amat dititik beratkan. Memastikan kesemua ini tercapai merupakan tanggungjawab Izhar sebagai pelatih di sini. Jaga dia betul-betul pemakanan, ikut time kan. Bagi dia mandi semua, bagi dia sihat semua. Bila cukup masa, cukup umur 5 bulan baru kita start training jarak lah. Jarak first training 3 km, hari kedua tu 5 km, makin lama makin tinggi lah. Berbeza dengan perlumbaan normal, perlumbaan racing Homer mengambil kira waktu terkumpul bermula dari seekor merpati dilepaskan hingga ia tiba ke lokasi asalnya. Perjalanan racing Homer muda di sini masih panjang berbanding burung terlatih yang mampu terbang sehingga melebihi 500 km untuk pulang ke tempat asal. Ini tidak termasuk cabaran yang terpaksa dilalui merpati muda. Cabaran dia tu, ialah kita training contohnya 100 ekor, kita pergi lepas 1 km tak semestinya semua tu balik lah kan. Ada yang kena makan helang lah, ada yang balik 2-3 hari baru balik. Tak tahulah apa sebab dia ada sakit ke apa ke tengah jalan tu kan. Dia lari daripada pemangsa ke, makan masa lah dia nak boleh balik ke. Baru-baru ini, sebuah perlumbaan telah dianjurkan sepang One Loaf Race. Burung dilepaskan dari Kanga Perlis untuk berlumba kembali ke lokasi asal masing-masing. Perlumbaan tersebut dimenangi seekor racing Homer dari pasukan Goldwing Sepang dengan masa 6 jam 47 minit. Penganjuran perlumbaan sebegini satu lagi usaha Firdaus untuk menggalakkan perkembangan industri merpati spesies ini di Malaysia. Saya invest duit sendiri, tak ada dana daripada mana-mana, ada kumpul dana ke apa tak ada, kita invest sendiri dan juga kita bagi peluang kepada orang-orang yang ada kat Malaysia ni untuk join supaya bila ada pertandingan yang orang kata yang besar ni, dia punya ekonomi dalam hobi tu dia akan berterusan. Dia ada target dia, kita nak target apa. Macam kita bela burung ni, okey, takkanlah saya dah ada 100 ekor. Lepas tu nak buat apa dengan 100 ekor ni kan? Kalau tak ada pertandingan, kita takkanlah nak main shot sendiri. Okey, aku lepaskan hari ni dekat Taiping, balik sini 200 kilo. Tapi tak ada bukti apa-apa. Jadi dia tak ada sijil, tak ada apa. Jadi kita buat yang proper lah. Sebab tu bila ada pertandingan, barulah benda ni saya nampak ada perkembangan. Harapan saya benda ni semakin berkembang. Ramai lagi orang baru yang berani untuk melabur dan membawa lagi baka-baka yang lebih bagus. Bukan terhad kepada 1-2 individu saja, tapi kalau boleh biar ramai yang bersaing lah. Kalau siapa-siapa nak main benda ni, modal tak mahal dan penjagaan pun tak susah. Jadi modal tak banyak lah. Cuma berapa besar skill nak buat tu terpulang. Kalau bela sampai 100 ekor, mungkinlah makanan dia sebulan dalam 2-3 guni. Mungkin costly lah. Tapi kalau setakat kita punya hobi untuk just breeding untuk masuk race, dia 3 ekor, tak ada masalah. Jinak-jinak merpati
tanpa disangka dianugerah Tuhan dengan kebolehan GPS semula jadi. Dengan keunikan ini, tidak heranlah ia disayangi segelintir manusia. Dahulu menghantar pesanan, kini menjadi ahli perlumbaan jarak jauh. Siapa tahu merpati di sini mungkin daripada keturunan adiwira Perang Dunia. Biar apapun, misi Sepang One Low Freeze tetap sama, membawa keseronokan bermesra bersama Racing Homer kepada semua. Restoran Pak Tam Sri Corner, sebuah restoran menjual nasi ayam. Premis perniagaan ini dimiliki Muhammad Asri Ismail atau lebih mesra dipanggil Pak Tam. Pak Tam mendapat bekalan bahan mentahnya dari pasar berhampiran. Ayam ni sebenarnya kita mendapat bekalan di Pasar Borong di Selayang, di Pasar Borong Selayang, dan kita ambil daripada pembekal yang diiktiraf oleh kerajaan, oleh JAKIM, sehingga hari ini bekalan ayam ni ialah daripada Pasar Borong ni kita yakin halal dari segi sembelihan dia, dari segi kesucian dia. Dan yang lain, antara bahan-bahan lain yang keperluan untuk nasi ayam ni seperti sayur, kita ada timun, kita ada salad, cili merah, cili hijau. Antara benda-benda ni juga yang kita ambil daripada Pasar Borong yang berdekatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP akan berbincang dengan beberapa pengeluar ayam utama bagi menyelesaikan isu kenaikan harga ayam di pasaran. Pasar Raja Bot atau lebih dikenali dengan nama Pasar Chowkit merupakan nadi kepada penduduk Lembah Kelang untuk mendapatkan barangan keperluan asas. Namun pasar awam yang terkenal dengan jualan barangan segar pada harga berpatutan ini turut terhimpit dengan tekanan ekonomi apabila harga ayam naik secara mendadak. Ayam standard yang sebelum ini dijual pada harga 7 ke 8 ringgit sekilogram kini naik sehingga 9 ringgit sekilogram. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP memegang amanah menggubal dasar dan strategi sektor perdagangan, pengedaran dan kepenggunaan. Okey, hari ini ditugaskan untuk buat pemantauan harga. Muhammad Fendi dengan Aizat akan pantau di Lotus Kajang. Ira dengan Hidayah akan pergi ke Pasar Kajang. Okey, saya nak tolong pastikan harga, penandaan harga okey semua. Pasar Kajang, antara pasar tertua di Lembah Kelang, menjangkau usia lebih 1 abad. Hari ini seperti pasar-pasar lain, Pasar Kajang menjadi lokasi penduduk tempatan mendapatkan bekalan bahan mentah, hasil tani serta barangan kering. Seawal jam 7 pagi, Fazhirawati Nordin dan rakannya Nur Hidayah Iqmal Ishak memulakan tugas mereka untuk mendapatkan data harga barangan yang dijual di sini. Fazhirawati seorang pegawai pemantau harga KPDN-HEP yang bertanggungjawab mengutip data harga barangan di pasaran. Yang China itu, yang apa? Yang paket saya terjual. Kita pegawai pemantau harga memang akan membuat pemantauan setiap hari. Dia melibatkan 186 barangan di pasar, hypermarket, supermarket. Hari ini kita memilih lokasi Pasar Kajang di mana kita membuat pemantauan barangan keperluan iaitu macam melibatkan ayam, sayur-sayuran, daging dan barang-barang kering lah. Fazhirawati mula menjadi pegawai pemantau harga sejak 7 tahun lalu.
Turun ke lapangan seperti Pasar Kajang sudah menjadi rutin bagi wanita berusia 35 tahun ini. Lebih 1,500 premis di seluruh negara menjadi rumah kedua pegawai pemantau harga untuk mendapatkan data terperinci harga barangan runcit. Macam kalau untuk pemantau harga, kalau pasar akan melibatkan pemantauan di sila pagi sahajalah. Tapi dari segi cabaran, of course lah, semestinya dari segi keselamatan, terutama yang bagi pihak perempuan. Di mana kalau kita sedia maklum, pasar akan buka di saat awal 6 pagi pun ada. Kalau sebab kita untuk pengetahuan semua, kita membuat pemantauan, juga melibatkan pemantauan di Pasar Borong. Di mana pasal kita sedia maklum lah, Pasar Borong ni kita buka saat awal 5 pagi, 4 pagi. So cabaran dari pihak kami semestinya lah bagi pegawai pemantau harga perempuan melibatkan dari segi keselamatan. So kita akan keluar tu seawal pagi 6.30 bergantung kepada jarak perjalanan. Bukan semua peniaga bersikap terbuka dengan kehadiran mereka. Tetapi tugas memantau perlu terus berjalan walau apa jua situasi. Kalau di Pasar Kajang ni saya perhatikan peniaga-peniaga memberi kerjasama yang baik. Dari segi pendanaan harga pun agak baik. So far macam memudahkan kerja kami. Dari segi harga, ialah biasalah harga akan turun naik bergantung pada ekonomi negara. Pasar Raya Besar Lotus 3 km dari Pasar Kajang. Suasana berbeza dapat dilihat di sini. Ruang niaganya lebih luas dan barangan yang dijual tersusun rapi, memberi keselesaan kepada pembeli. Muhammad Afindi Muhammad dan Amirul Aizat Johana, dua pemantau harga yang ditugaskan di Pasar Raya Besar ini. Pegawai pemantau harga seperti mereka adalah dari bahagian Harga Barangan Negara BHBN yang sebelum ini dikenali sebagai Sekretariat Majlis Harga Barangan Negara. BHBN bertanggungjawab untuk melaksanakan dua fungsi utama, iaitu program pemantauan harga dan program pengedaran barang perlu, gas petroleum cecair dan community drumming untuk penduduk luar bandar. Mendekati peniaga untuk melaksanakan fungsi pemantauan harga memberikan cabaran berbeza buat Afindi dan Amirul. Cabaran dia untuk mendapatkan harga yang sebenar daripada peniaga lah. Biasanya peniaga ni semasa kita datang, dia letak harga lain. Lepas tu bila kita dah tiada, dia akan tukar harga lain pula. Lepas tu antara cabaran yang paling teruk rasanya dekat Sabah, untuk Sabah Sarawak lah. Dia orang perlu pantau di kawasan pedalaman. Lepas tu perlu naik feri semua, kena bermalam dekat satu-satu kawasan tu. Esoknya baru boleh balik pejabat. Itulah cabaran dia. 480 barangan telah digariskan pihak kementerian untuk dikutip data harganya oleh pegawai pemantau harga di lapangan. Dua sistem kutipan data diguna pakai mereka bagi membolehkan harga direkodkan. Pertama, sistem manual dengan mengisi borang senarai harga barangan. Dan kedua, menerusi aplikasi MyHarga. Seiring peredaran ke era digital, MyHarga mula digunakan untuk proses pemantauan harga sejak 2018 ketika kementerian ini masih lagi dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Ia sedikit sebanyak membantu meringankan tugasan pegawai di lokasi masing-masing dan bagai rahmat bila mana wabak COVID-19 menjelma. Kami juga merupakan barisan frontliner ekonomi yang terus melakukan pemantauan harga walaupun semasa wabak COVID-19 ini melanda negara. Bila COVID-19, semasa diumumkan PKP itu hari, kita orang terpaksa wujudkan satu SOP baru untuk pemantauan terus dari rumah ke premis, kemudian premis ke rumah tanpa masuk ke pejabat. Pemantauan harga ni menggunakan aplikasi MyHarga sepenuhnya semasa PKP lah.
Sejak bermulanya pandemik COVID-19 hampir 2 tahun lalu, harga barangan mentah semakin hari semakin meningkat naik. Namun tidak seperti segelintir peniaga yang menaikkan harga jualan mereka secara mendadak, Pak Tam mengambil jalan untuk hanya mengurangkan bebanan kos ditanggung. Harga hari ini kalau kita tengok hampir 80%, semua keseluruhan harga barang naik sebenarnya. Peniaga-peniaga ni kita rasa macam bebanan tu kita dah tak tertanggung lagi. Kan kos meningkat yang sangat dahsyat, tetapi kita menjual pada harga 5 tahun lepas. So, Pak Tam kata ambil keputusan, kita terpaksa naik tetapi 50 sen. 50 sen untuk cover sedikit dari segi kos yang kita ada. Kalau orang lain naik RM1.50 sen, kita naik 50 sen saja supaya kita tidak terbeban sangat. Usai mengutip dan mengumpul dapatan harga di Pasaraya Besar Lotus Kajang, Afindi kembali ke pejabat untuk memasukkan data ke dalam perisian MyHarga. Ia langkah kedua dalam proses panjang bagi mendapatkan gambaran terperinci turun naik harga barangan runcit di pasaran tempatan. Data-data ni selepas di-key-in dalam sistem MyHarga, kita orang perlu tarik data tu masuk ke Excel, Microsoft Excel dan untuk buat analisa harga lah, untuk cari kenaikan pada hari itu berbanding dengan semalam. Siti Zubaidah Arsyad, antara pegawai di Seksyen Analisa yang bertanggungjawab mengupas serta menghuraikan dapatan pegawai pemantau harga di lapangan. Seksyen Analisa berfungsi membangunkan pangkalan data harga dan menyediakan laporan berkaitan harga barangan sebagai rujukan kerajaan. Ia bagi merangka tindakan serta memastikan kestabilan harga dan bekalan barangan. Daripada 10 hari bulan lah. Cuma nak tahu berapa efek baja nanti. Kami menerima data yang dipantau oleh pegawai pantau harga, yang mana data ni kita perolehi ni lebih kurang 1 juta sebulan, yang mana data yang kita extract untuk sediakan laporan hanya menggunakan Microsoft Excel, iaitu secara manual. Kita tidak ada mempunyai perisian yang canggih untuk menyediakan pelaporan, tetapi pelaporan kita akan sediakan dalam masa yang ditetapkan. Sebab pelaporan kita ni bukan hanya pada setiap bulan, minggu, tetapi setiap hari. Dan bekerja sampai lewat malam tu adalah perkara biasa. Usai analisis data terperinci dilakukan, satu laporan lengkap akan ditulis oleh pegawai di Seksyen Analisa. Laporan berisi carta dan graf turun naik harga hampir 500 barangan ini kemudiannya akan dibentang dalam mesyuarat bagi semakan bersama. Ia penting bagi memastikan tindakan seterusnya dapat diambil pemegang taruh yang lain. Data harga yang telah siap disediakan, siap disemak dan disediakan, Seksyen Analisa akan salurkan kepada bahagian pengukuasa, yang mana untuk membantu dalam menjalankan pengukuasaan bersasar. Kita juga menyalurkan maklumat ini kepada Bank Negara Malaysia setiap minggu. Selain daripada itu, turut dijadikan input dalam parlimen untuk yang YBM untuk menjawab soalan-soalan parlimen. Selain pegawai pemantau harga, pegawai daripada bahagian penguatkuasaan memainkan peranan sebagai barisan hadapan pihak kementerian dalam menegakkan undang-undang. Penguatkuasaan ini bagi mewujudkan peniaga beretika selain melindungi pengguna. Kami telah menerima satu aduan menyatakan bahawa jualan ais yang dijual daripada Penang sini agak mahal. Agak mahal dan juga diadukan juga peribatuan gagal memberikan resit apabila diminta kepada customer. Kalau minum sini punya RM3.60. Kalau tapau kita guna ini ialah RM4. Ais.
Kami di bahagian penguasa KPDNHJP mempunyai banyak akta, lebih daripada 10 akta yang dikuasai oleh pegawai-pegawai penguasa di KPDNHJP. Jadi antara tugas-tugas utama kami di bahagian penguasa ini termasuklah untuk memastikan barang-barang keperluan asas gula, beras, gandum, minyak masak, tepung, LPG dan sebagainya mudah diperolehi. Dan juga dalam masa sama kita juga hendak memastikan bekalan barang-barang ini dapat diperolehi dengan harga yang berpatutan dan menasabah. Selain itu juga kewujudan kami di bahagian penguasa ini banyak membantu untuk menyelesaikan aduan-aduan yang diterima daripada pihak orang ramai. Jadi pada tahun ini saja sehingga semalam kita telah menerima sebanyak 25,975 aduan daripada orang ramai dan kesemua aduan tersebut akan disiasat oleh pegawai-pegawai penguasa kami yang berjumlah sebanyak 2,262 orang. Salam, selamat petang. Saya Fadli dari KPDNHJP. Okey, kita ada terima aduan berkaitan dengan harga mahal di restoran. Okey. Ada aduan kita memang tak pasal datang lah. Boleh saya dapatkan tengok buku menu. Sini tak ada harga ni. Harga kita taruh yang untuk standard saja. Tapi kalau charge dia kena letak. Harga ni daripada tahun bila? Yang Tahun saya 2019. RM4.60. RM4.60. Sebelum pandemik. RM5. Harga dia memang RM4.60 lah. Nanti telur bawang Proses siasatan kita akan biasanya disusuli dengan tindakan. Tindakan ni ada dua lah, sama ada kes tersebut akan di-compound ataupun dibawa kepada mahkamah. Dan kami juga mempunyai SOP yang ketat di mana sebelum daripada sesuatu tindakan pengkomponan ataupun tindakan menghadapkan seseorang tersebut ke mahkamah, kami perlu melalui tapisan-tapisan, itu melalui keputusan yang akan dilaksanakan oleh pihak Timbalan Pendakwa Raya. Jadi setelah pihak Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati dengan siasatan tersebut, barulah keputusan untuk mengkompaun ataupun untuk izin petuduh di mahkamah dikeluarkan. Jadi tindakan kami berasaskan kepada hasil siasatan dan juga isu-isu yang dibangkitkan. Jadi kami sebenarnya dalam menjalankan tugas-tugas yang dikuatkuasakan ini, kita memang perlu mengikuti SOP-SOP yang ketat, di mana SOP tersebut dibangunkan bagi tujuan untuk mengelakkan sebarang perkara-perkara yang tidak diingini dan juga untuk menggalakkan keseragaman tindakan kita di seluruh negara. Bagi peniaga yang merasa bebanan dek kenaikan harga barangan mentah dan runcit seperti Pak Tam, penguatkuasaan KPDNHJP dirasakan perlu dipertingkatkan lagi. Ini bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Kita sangat mengharapkan kerajaan kepada pihak yang berwajib, dia orang ni yang memantau sebenarnya, memantau pembekal-pembekal ni daripada tak menaikkan harga yang sewenang-wenangnya, kan? Dia kontrol harga ni. Sebagai peniaga, sebagai pengguna, kita nak sangat kerajaan ni bantu kita, bantu rakyat. Dalam keadaan sekarang dia terbeban dengan harga-harga yang mahal ni, Pak Tam rasa kerajaan perlu ambil satu tindakan yang lebih baik sebenarnya untuk bantu rakyat. Selain pemantauan harga dan penguatkuasaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna turut mewujudkan pelbagai inisiatif lain dalam memberikan kuasa kepada pembeli. Antaranya melalui pengenalan aplikasi Price Catcher yang memaparkan maklumat harga lebih 400 barangan keperluan pengguna hasil dapatan pihak kementerian. Pengguna dapat menjimatkan masa dan kos apabila membuat perbandingan harga antara premis berbeza sebelum memutuskan untuk keluar membeli. Pengguna-pengguna juga perlu memainkan peranan mereka sebagai seorang pengguna. Mereka ada hak untuk memilih. Mereka ada hak untuk membuat pilihan dan sebagainya, membuat perbandingan harga. Di samping itu, pengguna-pengguna juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah dibangunkan oleh pihak kementerian. Sebagai contohnya, Price Catcher. Di mana dekat situ, kita boleh membuat perbandingan harga sesuatu barang antara kedai-kedai yang beroperasi dalam daerah yang sama. Kita boleh tengok kedai manakah yang menawarkan harga yang paling menasabah ataupun paling patutkan untuk kita membuat pembelian. Kepada sudut seorang peniaga, saya ingin menjelaskan bahawa setiap apa yang kita buat laksanakan semasa kita menjadi seorang peniaga, kita jangan lupa bahawa dalam masa sama juga kita adalah merupakan seorang pengguna.
dan cubalah selami masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna-pengguna kita yang lain. Naik turun harga barang di pasaran dipengaruhi pelbagai faktor dalaman dan luaran yang kadangkala tidak diduga. Amanah menangani eksploitasi ini tergalas di bahu petugas yang bertunggus lumus memastikan rakyat tidak terus terbeban. Namun dengan usaha dan inisiatif yang ada, pengguna juga punya tanggungjawab serupa. Gemblingan tenaga, andai dilaksana sebaik-baiknya, akan membolehkan segala keperluan kehidupan diperoleh dengan saksama.